Astagfirullah. Tu Omar. Alhamdulillah. Tu Omar kan Mikail. Amati. Sunat. Ha? Ahli. Oh. Astagfirullah. Hai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلت على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan mulia kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Wa ila khusus kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darani amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati lagi saya mulakan Tuan Ibu Bersih, Tuan Imam, adik Tuan Kuasa, tuan-tuan perempuan sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Baik, insya-Allah, alhamdulillah. Ni'matihi tatimmus shalihat. Sejuk sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu insya-Allah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut tentang beberapa masalah fiqh yang mana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-fiqhu lil adyan wat-tibbu lil abdan. Kita mengaji fiqh ni untuk agama kita. Maka sebab tu dalam kitab Ta'limut Ta'lim ala tariqat ta'allum, Imam Zanurji rahimahullahu taala mengatakan bila kita datang mengaji ni, di antaranya kita niat nak dapat ilmu dan juga nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya niat nak menghilangkan kejahilan dalam diri, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Kemudian niat nak kekalkan Islam ataupun hidupkan Islam dengan ilmu. Fa innal baqa'il Islam bil ilmi. Sesungguhnya Islam itu kekal hidup dengan hidupnya budaya ilmu macam ni. Jadi kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita masuk pada mandi-mandi sunat. Mandi-mandi sunat. Baru mandi no. Kita dah cerita bab yang mana mandi wajib, sunat-sunat ketika mana mandi. Malam ni tengok perbahasan pengarang bawa kepada kita ni berkaitan dengan mandi-mandi sunat. Ada beberapa mandi sunat.
Saya ada buat kitab berkaitan dengan solat sunat, soal jawab sembahyang sunat. Mandi tak buat lagi lah. Aku ada perbahasan, kita buat tengok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu taala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Muka surat tu 13. Saya 30. Kita jawi. Mandi sunat pun banyak juga, iaitu pertama sekali mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Ini yang muktamad dia tuan-tuan. Jadi mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Yang lebih afdal, masalah ada sina, saya dia akan sebut, bila mana hampir nak pergi Jumaat macam hari ni, dia tidak ada, walaupun ada pandangan mandi kerana hari Jumaat, mandi kerana hari Jumaat, itu pandangan sebut dhaif, lemah. Tapi yang mandinya kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi bermaksud apa? Kalau orang perempuan yang tak pergi sembahyang Jumaat, maka tidak ada bagi mereka untuk tak dapatlah sunat mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang perempuan nak pergi sembahyang Jumaat, ada masalah ke? Tak ada masalah. Sebab yang wajib datang siapa? Laki. Kalau perempuan nak datang sunat, tak ada masalah, boleh. Macam saya mengaji dekat Mesir dulu ni, kalau masjid yang ada 2 tingkat, mereka akan khususkan yang tingkat atas tu untuk wanita. Tapi mesti sampai awal lah, pukul 11 sampai dah iktikaf, Kemudian wanita duduk di atas, laki di bawah. Kalau ada masjid, di satu masjid di Sultan Hasan, dia ada masjid 4 mazhab. Lepas Jumaat ada pengajian 4 penyuruh, 4 mazhab, laki perempuan ada. Jadi kenapa perempuan juga boleh hadir? Ya boleh, tapi hukum mereka sunat. Kerana Jumaat ni bukan hanya semata-mata berkumpul, tapi kita nak dengar apa pesanan yang khatib akan sampaikan kepada kita ni untuk kita nak buat pada minggu tersebut. Sebab dia panggil manhaj kehidupan. Manhaj ni benda apa? Nak kena buat pada hari tersebut. Jadi dalam mazhab kita ni hadirin sekalian sunat. Dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Kerana berdasarkan hadis yang Nabi SAW sebutkan, satu hari para sahabat ni tuan-tuan keluar pagi kerja, dan kebanyakan pakaian mereka ni daripada suf, baju berbulu. Semalam saya baca satu kitab Syama'il juga, menunjukkan kebanyakan baju Nabi bukanlah yang berbulu. Baju Nabi ni cotton. Sebab kalau baju Nabi ni yang berbulu, maka bila peluh orang akan terasa. Maka bila terasa sesuatu dengan tubuh Nabi SAW, boleh jatuh hukum kafir. Maka sebab itu dibincangkan tentang pakaian Nabi SAW. Jadi masa ada sahabat-sahabat keluar daripada pagi pergi kerja, kemudian balik bila waktu Jumaat, terus balik, terus singgah ke masjid. Mereka pula kebanyakan pakai baju berbulu suf. Tengah-tengah hari ni hadirin sekalian, maka terasalah bau tu. Maka sahabat ada yang tak selesa, ya ta'adza, tak selesa. Ada yang tutup hidung, ada yang menjauhkan, ada yang mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan bahawasanya siapa yang nak datang Jumaat, maka hendaklah mandi. Dan maka dalam mazhab kita hadirin sekalian, diambil hadis tersebut hendaklah mandi sebagai sunat sahaja. Kerana kemungkinan ada orang badannya tidak berbau. Tapi dalam mazhab Hanafi diambil sebagai wajib. Itu tuan-tuan, nak pergi sembahyang Jumaat pun, alasan kena mandi ni kenapa tuan? Supaya orang selesa. Supaya orang selesa, tidak ada nak buat ibadah bagi senang. Sebab macam tu juga dalam hadis yang lain Nabi sebut, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan daripada pokok ni. Pokok apa tuan? Bawang ataupun bawang merah ataupun bawang putih. Yang kuatnya bawang merah. Fala yaqribanna masajidana, Nabi bagi ancaman, jangan datang masjid kami. Tu dia. Kenapa tuan? Bawang merah, bawang putih, khususnya bawang merah yang mentah tersebut, bila buka mulut dia akan berbau. Itu bawang merah. Hari ni macam tu tuan-tuan. Dan kepada yang merokok ke sebagainya, yang makan berbau ni jaga. Nak datang rumah Allah, surau semua ni tempat perkumpulan kaum muslimin, bukan rumah kita. Maka sebab tu Nabi bagi ancaman, fala yaqribanna masajidana. Maka sebab tu kita nak pesan, mudah-mudahan tidak adalah daripada kalangan jemaah
kita di sini, yang mana dia ni kalau perokok tegar, dia kena pastikan dulu mulutnya bersih, mulutnya wangi, sebab dia nak baca kalam Allah Subhanahu wa taala, sebab dia datang rumah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia nak kumpul dengan kaum muslimin. Maka kalau ada yang buat, bertaubatlah, sebab ini bukan rumah kita, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu telah diberikan ancaman oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah di sini tuan, mandi kerana nak pergi Jumaat. Macam hari ini di tempat kita Selangor ni, orang Jumaat masih lagi kerja. Maka nak buat macam mana? Kalau dah pergi kerja, lepas tu pukul 12 nak pergi sembahyang Jumaat, nak mandi kat mana kan? Mungkin ada yang mandi dekat masjid, mungkin ada mandi kat pejabat. Mandi tak kat pejabat? Tak ada no. Payah nak jumpa mandi kat pejabat kan? Maka hadirin sekalian, kata para ulama, kalau orang yang diuji macam tu, dia tak dapat nak balik rumah ataupun sukar baginya nak mandi ketika mana hampir Jumaat, maka dia boleh ambil pandangan. Pandangan apa tuan? Masa subuh-subuh nak keluar pergi kerja Jumaat tersebut, dia mandi, niat sekali mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Padahal lepas subuh tu lambat lagi, tapi nak buat macam mana? Sekurang-kurangnya mandi dah juga, daripada dia tidak mandi langsung. Ni yang bekerja ni. Yang tak bekerja macam kita ni tuan-tuan, jangan mandi adat. Rugilah mandi adat. Pasal apa mandi ni? Perlu kita mandi sebagai sunat, baru dapat pahala. Sebab setiap sunnah ni, kata Habib Hasan Al-Syatiri rahimahullahu ta'ala, setiap sunnah yang diamalkan ni, dan kita niat nak amalkan sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan campurkan cahaya dalam jiwa kita ni. Lagi kuat dia amalkan sunnah dan juga wirid, maka lagi kuatlah cahaya yang Allah campurkan dalam jiwa dia, dalam tubuh badan dia. Masuk waktunya mulai daripada lepas subuh. Tu kita sebut tadi. Hari itu berkekalan ia hingga tiada harapan lagi hendak mengerjakan, tidak jadi pergi Jumaat. Maksudnya dekat-dekat dah, ni beberapa minit tak ada dah masjid Jumaat, habislah waktu dia. Habislah waktu Jumaat. Dia orang lelaki terutamanya jangan terlepas sunat ni. Para ulama cukup tekan. Sunat-sunat Jumaat antaranya mandi. Ramai yang mandi tapi terlupa nak niat mandi sembahyang Jumaat. Yang eloknya itu, yang afdalnya, yang lebih banyak pahalanya bila sebut afdal iaitu tak kala hampir hendak pergi, masa nak pergi sembahyang Jumaat itulah afdal dia mandi. Dan Jumaat ni tuan-tuan, adalah kita dah sebut Jumaat, ini hari raya mingguan kita. Kita ada hari raya mingguan, kita ada hari raya tahunan, Aidil Fitri, Aidil Adha. Kita ada hari raya yang terbesar di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu disebutkan bahawasanya kalau hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, disunatkan bagi kita untuk pakai pakaian baru, walaupun bukan putih. Tapi untuk hari Jumaat, nak datang Jumaat, carilah baju putih. Dan baju putih ni pula tuan-tuan, para ulama pesan, kalau boleh itu baju khas kita masa nak pergi sembahyang Jumaat. Baju lain, hari lain simpan sat, keluarkan masa hari Jumaat. Dan kalau tak mampu putih semua, dia ada 3 peringkat. Peringkat yang paling bawah sekali tuan-tuan, tak ada dah baju putih, ada sikitlah belang-belang putih. Macam ni contoh rida, ada belang putih, kira aci lah. Itu tahap paling bawah. Sebab tak ada. Yang penting ada juga putih. Kalau tak, peringkat kedua putih, setengah badan, atas putih, bawah kain pelekat, aci. Peringkat yang ketiga, semua putih, kepala putih, serban putih, ridak putih, jubah putih. Kalau nak pakai stokin pun putih. Itu semua putih tuan, afdal. Kalau imam-imam pula, dia pakai baju hitam kan. Ada yang tanya, ustaz, kami pakai jubah putih dalam, luar jubah hitam, macam mana dapat juga sunnah? InsyaAllah dapat juga sunnah. Sebab sebahagian kitab sebut hitam ni juga untuk izzah, menunjukkan keizahan Islam. Dan dia pakai bukan semua orang, golongan tertentu sahaja. Jadi ibu-ibu kat rumah yang persiapkan jubah putih untuk suami, kain pelekat putih semua ni, semua dapat tumpang pahala Jumaat sekali insya-Allah. Jadi beli nak.
belilah baju warna putih untuk kita pakaikan pada hari Jumaat kita, insya-Allah. Seterusnya mandi yang kedua, mandi kerana menyambut hari raya, raya fitri dan juga raya adha. Sama ada hendak pergi sembahyang di masjid ataupun tidak. Dia masalah pi tak pi sembahyang raya kira lain. Yang penting mandi kerana hari raya. Walaupun orang tersebut datang haid, dia tak pi, saya haid tak boleh sembahyang. Ya, kamu disunatkan mandi juga. Mandi kerana hari raya. Saya tahun keempat tuan di Mesir, waktu tu raya Korban. Kami ni kalau tinggal sikit binatang lembu unta ni tak jaga, habislah orang Arab mai. Jadi waktu tersebut tahun keempat dah, jadi kenangan pahit waktu tu. Lepas tu jadi manis lah. Pasal apa? Semua pakat tinggal. Saya dengan kawan tinggal dua orang je jaga unta. Saya kata tunggu Ustaz, kita ni tak pergi semayang gini. Kita buat sunnah mandi dulu. Lepas tu shift sunnah mandi. Dia pula mandi. Semua orang balik tuan. Kami pula khutbah. Saya khutbah, dia Tok Bilal, dialah makmum saya. Jadi sah, tak ada masalah. Khutbah raya, dua orang je hari tu. Waktu tu rasa marah kita. Hampa tinggal kami dua orang je no. Lah ni jadi manis balik lah. Pasal apa? Kenangan tersebut tak semua orang dapat. Jadi ada benda yang Tuhan buat, kata para ulama, zahirnya nampak minhah, ujian. Mihnah. Zahirnya nampak mihnah, ujian. Wa zahir wa batinuhu mihnah. Sebaliknya ialah ujian. Maka sebab tu dalam pengajian kita tengok pengajian tauhid, apabila dia sebutkan tentang pengajian asma Allah husna, dia takkan sebut satu saja. Allah, sifat nama Allah di antaranya ad-dar, yang memberikan mudarat, takkan sebut itu juga. Bila Allah bagi mudarat, sakit, untuk kebaikan kita, an-nafi', untuk kemanfaat kita pula. Dia akan selitkan dua benda tersebut. Setiap ujian yang Allah bagi akan ada nikmat sebaliknya, selepasnya. Begitulah setiap nikmat yang Tuhan bagi, makan sedap, maka ada ujian sebaliknya. Nak tengok kita jadi hamba yang bersyukur ke, ataupun lagi makan banyak, lagi kuat tinggal zikir, lagi kuat tinggal Quran. Tu setiap nikmat ada ujian. Setiap ujian ada nikmat dia. Hidup apa? Ikut apa Tuhan susun ni, lega, senang. Tak serabut. Ikut je Tuhan susun. Allah bagi sakit, untuk kebaikan kita, hapuskan dosa. Tak ada benda yang buruk kalau datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajar oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini raya Idul Fitri. Sama ada hendak pergi masjid, hendak sembahyang di masjid ataupun tidak. Tak pergi sembahyang raya pun mandi juga. Masuk waktunya dari semenjak tengah malam itu hingga masuk matahari, terbit matahari maksudnya. Maksudnya start pada tengah malam. Lepas maghrib orang takbir raya sampai ke subuh, dapat berapa jam tuan? 12 jam. Jadi 12 jam bahagi dengan setengah, dapat 6 jam. Lepas maghrib tambah 6 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Lebih kurang pukul 1 pagi start sunat mandi raya dah. Itu cara kira dia. Yang eloknya dilakukan selepas terbit fajar, lepas subuh mandi. Yang ketiga, mandi kerana hendak sembahyang minta hujan. Ini kalau orang tanya macam mana nak mandi Ustaz, air pun tak ada, dah minta hujan. Dan ini di antara jarang-jarang yang kita buat kan, sembahyang minta hujan. Yang dimaksudkan perkara di sini apa? Mandi selepas mana hujan sebut turun. Dah kemarau, kering, hujan turun. Maka lepas tu mandi. Kita ni negara tuan, apa lembab basah, basah kering, apa macam tu lah. Dia apa khatulistiwa ni, dia bukan kering sepanjang masa. Bila kita duduk di tanah Arab, mereka apa tuan, hujan ni dia jadi macam syurga lah. Syurga lah. Kalau hujan yang turun mandi, jarang-jarang dapat. Maka sebab tu sebagai tanda syukur lama hujan tak turun ni, hujan turun, sunat kita pergi mandi. Lepas mana kita sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan tu, istisqa ni dia peringkat yang terakhir. Ada di antaranya peringkat minta hujan doa je, tak sembahyang malah ya Allah bagi hujan ya Allah. Itu peringkat bawah. Peringkat kedua dibacakan, doakan dalam khutbah.
Peringkat yang ketiga, pemerintah arahkan rakyat setempat yang diuji kemarau ketika sebut untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Lah hari yang keempat nak pergi semayang minta hujan sebut, bawa semua binatang-binatang, kucing, hamster. Kemudian pakai pula pakaian biasa aja, pakaian kerja kat rumah. Bukan semak-semak kemeja dak. Ridak ni pula terkalih. Kemudian pergi semayang. Itu peringkat yang terakhir tuan. Ketika mana berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemarau. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam minta rakyat supaya keluar puasa, kemudian nak keluar semayang. Tuan-tuan, masa nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Sulaiman tengok semut. Semut macam mana tuan? Dia terbalikkan badan dia. Kaki semut tu, semut ada berapa kaki? Balik kira tak kena, saya beritahu saya. Saya pun tak ada kira. 6. Kau apa saja? Saya tak ada kira, tuan-tuan kira sana. Nabi Allah Sulaiman tengok semut terbalik badan dia, kaki yang ke atas. Doa. Nabi Sulaiman kata apa kepada rakyatnya? Irji'u, baliklah. Fa innakum istasqu bighairikum. Sesungguhnya kamu akan diberikan pertolongan hujan turun ni selain daripada kalian. Maksudnya dia Allah hantar semut je sebagai adab. Semut ni Allah tunjuk apa Nabi kata dalam hadis, terbalikkan badan berdoa ke Allah minta sungguh-sungguh. Nabi Sulaiman kata cukuplah. Tengok awan dah mendung, kamu akan diberikan hujan daripada bantuan orang lain itu semut. Semut ni belajar tuan-tuan, ajar kepada manusia nak minta kepada Allah, minta sungguh-sungguh. Terbalik semua badan dia. Kita nak minta, tadah. Lambat sikit lena. Dah panjang doa untuk iman ni. Ataupun nak minta semua instant kita ni. Ya-Allah, bila nak kaya ya Allah? InsyaAllah, ya Allah. Tak ada langsung puji Allah Ta'ala. Allah ajar adab, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nak minta kepada Allah ni, sebut puji dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebut nama Allah, asma'ul husna dulu. Fad'uhu biha. Baru lepas tu berdoa. Nanti semua tuan-tuan, saya ceritakan sebelum ni, saya bawa anak-anak pergi zoo. Nak belajar apa yang Nabi kata tentang binatang ni. Antara semut lah. Semut Nabi ajar sifat semut ni rajin. Jumpa lagi kawan-kawan bagi salam. Tu baru nama lawatan sambil belajar. Jumpa ayam, kenapa ayam kokok? Apa maksud ayam kokok? Jumpa kerbau, binatang ni apa kita belajar daripada kerbau? Dia ada kitab namanya Hayawan Kubra, 2 jilid. Tu pi zoo, lawatan sambil belajar dengan haiwan. Kita nak belajar apa dengan haiwan ni? Contohnya tuan-tuan kat rumah bela kucing. Kan? Siapa yang bela kucing ataupun tengok kucing. Kata ulama sufi, ta'allamtu min al-hirrati syai'aini. Aku belajar daripada kucing 2 benda. Pertama, ta'allamtu muraqabatu lillahi ta'ala. Aku belajar cara nak mengawasi diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kawal pergerakan, kawal mulut. Kerana kucing ni kalau dia nampak satu benda nak tangkap, dia akan susun langkah dia. Sikit, sikit. Nampak burung nak makan kan? Sikit, atur langkah. Makan. Macam itulah kata para ulama sufi, kami belajar mengatur pergerakan kami, mengatur kalam kami supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami belajar daripada kucing ni, apa dia? Ni kucing kat bandar tak tahulah. Apa dia kucing tuan-tuan? Lepas mana dia berak, dia akan cari pasir kambus. Kucing bandar saya tak tahulah, ada tak terlatih hari ni. Depan rumah orang, depan kasut, semua tak kira. Macam itulah kata ulama sufi, kami tengok kucing lepas mana dia kencing, dia berak, dia akan cepat-cepat cari pasir kambus supaya najisnya tidak kelihatan. Macam itulah kalau kami buat dosa, cepat-cepat kami padamkan supaya nanti tidak dimalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nanti insya-Allah surah An-Nur anjurkan lawatan ke zoo negara. Insya-Allah lawatan sambil belajar dengan binatang. Semua ada hadis Nabi cerita. Mana dia tuan? Pi kat mana bab binatang ni? Pasal apa ni? Bab minta hujan tadi tu kena bawa binatang kan. Minta maaf dia pusing merata. Masuk waktunya pada orang yang hendak sembahyang seorang diri ialah apabila hendak sembahyang. Masa nak sembahyang tu lah, tu masuk waktu dia. Kalau sembahyang seorang diri, istisqa.
Dan pada orang yang hendak sembahyang berjamaah ialah apabila orang ramai telah berkumpul dan habis waktunya apabila selesai sembahyang. Ini jangan-janganlah kita buat istisqa. Sebagian para ulama mengatakan hujan tidak turun adalah disebabkan dosa-dosa manusia. Di antaranya dikhususkan dosa zina. Nanti peluk-peluk akhir zaman macam itulah. Hujan dia akan kurang sikit. Maka itu tanda apa? Kasratul fawahish, banyak penzinaan telah berlaku. Itu kalau tengok peluk-peluk akhir zaman banyak. Kita hujan selalu kan, insya-Allah. 1 2 4 5 1 2 4. Yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan. Masuk waktunya apabila mulai salah satu daripada kedua-duanya berubah, dan habis waktunya apabila telah sempurna cerah. Kalau contohnya gerhana bulan start pukul 3 pagi, baru berlaku gerhana, 3 pagilah kita mandi. Begitu juga start waktu semayang. Mula berlaku gerhana, start itu kita kena sunat semayang. Bila habislah waktu dia. Guru saya dia kata, Syekh Yusri dia pernah sebut, aku pernah semayang dengan guru saya gerhana bulan. Berlaku waktu sebut 1:30 pagi sampai 5:30 pagi kami semayang. Saya cerita aja. Buat tak tahu lagi. Itu himmah tuan, semangat guru-guru dulu. Maka saya kata, kita sebagai ibu ayah tunjuk semangat untuk beribadah, semangat baca Quran kuat depan anak-anak. Jangan tunjuk kita semangat dengan handset. Kena lagi. Cerita tajuk semayang, Syekh tegur kat tu. La ilaha illallah. Kena lagi. Baik, tak apalah. Itu yang kita nak. Yang kelima, jim. Mandi kerana lepas memandikan mayat. Ni orang kata apa? Kena badi tuan. Ada orang kata apa? Kena badi. Saya pun tak pasti. Tapi di antara dia taklil sebab yang dalam kitab sebut, orang yang memandikan mayat ataupun tengok mayat ni, dia akan badan dia lemah. Terutamanya bagi mereka yang jarang-jarang. Badi kot orang kata kan? Kira badi lah tu. Masa ngaji ni tuan, ada kematian dekat Mesir. Mesir pula dia kubur bawah dalam. Kubur lama pula tu. Kawan masuk. Orang kata kamu kena mandi. Sehari malam ni tak boleh tidur, orang kata kena badi. Tak apa, aku okey je. Duk okey. Nak jantan okey je ni. Tengok malam sebut, tak boleh meracau tu, tak boleh tidur. Tu fiqh sebut bukan sebab kamu kuat, bukan sebab kamu steady tak. Sebab benda tu sunat. Kamu dah memang selalu kerja memandikan jenazah, pun disunatkan mandi juga. Tu kalau mampulah insya-Allah. Seterusnya, mandi orang kafir setelah mana masuk Islam, hukumnya sunat bukan wajib. Ini sekiranya ia tidak berjunub atau datang haid atau nifas atau wiladah, masih melahirkan anak masa kekufuran. Kalau sekiranya masa kufur dia haid, kemudian masuk Islam, maka dia wajib mandi. Tapi wajib mandi bukan sebab masuk Islam, sebab haid tadi tu. Sebab setelah suci daripada haid ataupun melahirkan anak ataupun nifas. Sekiranya ada demikian itu, maka mandi itu adalah wajib menurut qaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad. Sesetengah ulama ada mengatakan gugur hukum mandi itu apabila telah memeluk agama Islam. Pendapat ini dhaif, lemah. Ini maksudnya hukumnya sunat saja. Seterusnya, mandi kerana hendak berihram haji ataupun umrah, atau kedua-duanya sekali, atau ihram itlaq, niat ihram sahaja, tidak ditentukan haji ataupun umrah. Waktunya ialah apabila hendak berniat dan habis tempohnya apabila telah berniat. Selalu kita akan duduk sana mandi kat hotel lah. Lepas tu pergi tempat miqat baru mandi. Tempat miqat baru mandi. Ataupun mandi siap-siap kat hotel kalau susah. Ya afdalnya dekat-dekat nak pakai kat ihram sebut, mandi. Kalau manazil ke, Hudaybiyah ke, kat mana ke, baru mandi. Ada lagi beberapa mandi sunat tiada disebutkan di sini. Di antaranya tuan-tuan, mandi apa lagi? Mandi kerana hendak masuk Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya hari Isnin lah insya-Allah nak kena praktik kan. Cerita malam ni hari Isnin ni praktik. Bahasa Isnin nak pergi Madinah.
Itu mandi kerana nak masuk masjid Nabi SAW. Al-Imam Ramli dan juga ayah beliau, dua-dua orang ni anak ayah. Jarang jumpa anak ayah ni orang alim. Mereka berpandangan lagi di antaranya mandi kerana nak bertemu dengan kaum muslimin. Mana-mana majlis, hari kan ustaz cuti sekolah ni kenduri banyak. Jadi bila kenduri banyak, kita nak jumpa orang Islam banyak. Jadi maka Imam Ramli dan juga ayah beliau berpandangan ada lagi mandi sunat kerana nak bertemu kaum muslimin. Esok hari Sabtu, mungkin tuan-tuan kena kenduri banyak minggu depan kau cuti sekolah ni kan. Jadi nak pergi kenduri, mandilah. Tapi jangan mandi adat, rugilah. Saja mandi, tak ada niat apa. Ya Allah, hukum mandi ni kerana nak bertemu kaum muslimin, kerana ini sunat. Maka dapat pahala kita, tuan-tuan. Akan timbul cahaya, Allah masukkan cahaya sunnah yang ada dalam jiwa kita ni. Maka pandangan ni juga mengatakan bahawasanya diambil pandangan disunatkan mandi setiap kali hendak nak datang semayang berjemaah 5 waktu. Kalau tuan-tuan nak ikut bahasa tu, setiap kali nak mandi, nak semayang jemaah, sunat mandi. Nampak teruk 5 kali waktu mandi tu. Tapi bila kita ilhaq ataupun kita kiaskan mandi kerana nak bertemu kaum muslimin, maka nampak ringan sikit lah. Jadi macam tadi nak main mandi kerana nak masuk Mekah di antaranya. Sebab Nabi SAW ketika mana buat umrah qadha tahun 7 Hijrah, nak buat haji, maka Nabi akan singgah di satu kawasan namanya Telaga Zituwa. Telaga tu ada lagi, tapi kawasan tu berpagar lah. Saya dah dekat itu ni. Kalau boleh rabat, memang saya nak rabat panjat lah, tapi takut lah. Tu mandi kerana nak masuk kota Mekah. Ada lagi mandi kerana apa, tuan? Mandi pada malam-malam setiap Ramadan. Sepanjang malam Ramadan 30 hari, masuk maghrib mandi, masuk maghrib mandi, mandi. Ni kita lagi 87 hari kot Ramadan ni. Jadi disebutkan bahawasanya Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullahu taala, beliau tidak pernah terlepas mandi pada setiap malam-malam Ramadan. Suka nak buat tu, susah. Jadi kata guru saya, kalau tak boleh sepanjang 30 hari mandi, maka kalau boleh adalah seminggu tu berapa kali. Sebab nak bagi praktikan sunnah. Habis Ramadan, habislah, terlepaslah kita. Tu banyak lagi lah mandi-mandi insyaAllah. Yang penting semua ni mandi, makan, semua ni benda adat, benda kita dah buat selalu. Maka yang adat ni, tuan-tuan, tukar kepada ibadat dengan niat kita ni. Idza nawa idza nawa li akli al-quwa li ta'atillah hima lahu ma nawa. Dalam matan Zubat sebut, apabila kamu makan, maka niatlah makanan tersebut untuk dapatkan kekuatan supaya dapat mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu ma nawa. Maka pahala tersebut kamu akan dapat. Sedangkan benda adat, mandi, makan, harus kan, benda harus. Seterusnya tak sempat lah, tayamum. Tayamum dan syarat-syaratnya, tuan-tuan, kita nak cerita sejarah sikit je. Sejarah tayamum ni, tuan-tuan, setelah mana berlaku kepada isteri Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Selepas mana balik daripada peperangan Bani Mustaliq, daripada Madinah nak pergi ke tempat sebut, lebih kurang dalam 2 minggu perjalanan. Ni saya tak baca, tak sempat nak cerita nak isyak lah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi nak keluar mana-mana peperangan, Nabi akan buat undian. Isteri mana yang akan keluar, yang keluar nama, isteri itulah akan ikut Nabi SAW pergi dalam peperangan. Maka saya ringkaskan cerita ni, sejarah tayamum ni macam mana. Balik daripada peperangan Bani Mustaliq, balik daripada peperangan Bani Mustaliq, masa nak balik sebut, Sina Aisyah ni sahabat-sahabat khas kan duduk dalam pelana unta. Orang panggil dalam bahasa Hudash ni. Kita duduk angkat tu lah, atas kuda tu kan, atas unta tu, duduk dalam tu, macam ada kemah dalam tu ni. Sahabat-sahabat pun angkat lah, bawa balik ke Madinah. Mereka sangka Sina Aisyah ni ada dalam tu. Sina Aisyah bukan badan besar, biasa je, maka tak terasa lah angkat. Jadi sahabat rasa macam ada dalam tu. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Siti Aisyah ni telah kehilangan rantai beliau. Rantai tersebut milik maknya, dikatakan. Jadi Siti Aisyah buat apa? Cari.
Duk cari rantai, cari rantai, cari rantai, cari rantai. Cari punya cari tuan-tuan, apa sampailah berlaku peristiwa hadisul ifki, tuduhan palsu jahat. Jahat macam mana tuan? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan cerita tuduhan palsu ni tuan-tuan. Ada seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Beliau ni di antara orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW, orang yang terakhir untuk cek siapa yang hilang, siapa yang terlepas, ada barang jatuh ke, beliau lah orang terakhir. Jadi tengok-tengok Allah waktu tersebut belum lagi ada diperintah hijab. Tengok-tengok Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Safwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Safwan kata, naik atas unta ni aku tarik. Bila nak masuk ke Madinah tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, dua-dua orang ni duduk berjalan, tuduh zina. La ilaha illallah. Tuduh zina ni. Tuduh Sayyidatina Aisyah buat perbuatan tak elok dengan seorang sahabat namanya Sayyidina Safwan. Ni tuan-tuan daripada peristiwa ni lah. Tu satu peristiwa. Daripada peristiwa ni jugalah ada sahabat-sahabat yang mana tolong cari sekali, patah balik, cari rantai Sayyidatina Aisyah yang jatuh tadi tu. Bila cari tu, cari punya cari, sampai nak keluar waktu solat. Maka ayah kepada Sayyidatina Aisyah ni marah. Siapa ayah Sayyidatina Aisyah? Sayyidina Abu Bakar. Marah. Kamu ni rantai jatuh, kamu telah menyusahkan orang. Waktu nak keluar dah, macam mana orang tak semayang lagi? Maka selepas daripada itu, turunlah ayat tayamum. Kan? Ayat tayamum ni sebab duduk di tengah padang pasir, susah nak dapatkan air. Jadi hanya tayamum. Kat mana tuan? Dua saja anggota, muka dan juga tangan sampai ke siku. Ni asbab tayamum. Hasil daripada peristiwa kehilangan rantai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan, peristiwa ni sangat dahsyat. Sayyidatina Aisyah balik pada perang Bani Mustalik sakit. Tak sempat nak baca cerita sejarah.
ilaha illallah Allah subhanahu Baik tuan-tuan, untuk masalah tayamum tadi saya tak sambunglah kata pasal tulis hafal susu sebab panjang. Cuma saya nak sebutkan sikit je yang terakhir ni. Ada lagi saya teringat tadi ni apa masalah berkaitan dengan mandi tadi tuan. Orang Melayu kita ni di antaranya dia kenali sebagai apa? Kita ada mandi bunga. Mandi apa? Tepung tawar. Tu renjiskan air kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu istilah-istilah yang digunakanlah. Disebutkan dalam satu kitab perbahasan ni oleh Qaul Mu'in fi isbatil haqiqatil ain hasadul ain, perkataan yang menolong tajuk buku sebut pada membicarakan tentang hakikat hasad dengki dan juga ain. Ain ni pandangan mata orang. Orang tengok satu benda, dia tengok sebab dia nak bagi hilang nikmat orang tu, sebut bagi ain, disebabkan mata. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam istilah yang lain dipanggil mandi ni untuk nak tolak bala. Mungkin saya lontarkan untuk kita sama-sama kita bincangkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya al-ainul haqq walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqathul ain wa idza istirsul faghsilu. Nabi SAW mengatakan al-ain itu benar, pandangan mata orang sebut ada. Ada orang tengok dalam keadaan tak puas hati, marah, dengki, geram. Kemudian sekiranya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, kata Nabi SAW, nescaya ainlah akan mendahuluinya lebih awal lagi daripada takdir, kalau ada. Kemudian Nabi sebut apa? Dan apabila seseorang kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini tuan-tuan, sebab tu di sini ada dia panggil apa? Mandi, istilah kita lah, yang kita sebutkan tadi tu. Cuma ada pendapat mengatakan hukumnya harus dengan niat, dengan syarat tidak ada buat benda-benda yang terlarang, satu. Kemudian dengan niat untuk nak tolak ain, hasad dengki. Sebab berdasarkan hadis Nabi kata kalau diminta untuk mandi maka mandilah. Ni tuan-tuan, kalau contohnya bayi kan, siapa-siapa pun yang kena ain, tak kira bayi ke, tak kira siapa ke, Sayyidina Salman pernah kena ain. Sayyidina Salman Al-Farisi pernah kena ain. Beliau ni orang Parsi, korek gali parit tu. Beliau ni orang yang cakap tak banyak tapi kerja kuat. Dalam bab gali parit tuan-tuan, Nabi peruntukkan ada lebih kurang, tak silap saya, 18 hasta. Ni satu hasta ni. Dan kedalaman berapa tu kena 10 orang korek. Jadi sana sama ni orang kuat bekerja, korek laju. Sampai orang tengok, sahabat tengok kagum dengan Sayyidina Salman. Oh, kerja ni kagum sangat ni. Maka ada seorang sahabat, tak silap saya, namanya Abdul Qais. Tak silap saya, Abdul Qais ni tengok masa tu Sayyidina Salman nak salin baju. Dia masa Sayyidina Salman duk korek parit sebut tuan, dia kagum dah. Bila Sayyidina Salman nak salin buka baju tu, oh, dia kagum dengan badan Sayyidina Salman. Lepas tu Sayyidina Salman nak korek balik tuan, jatuh terus, tak mampu dah. Maka ain ni tu kena ain. Ain ni bahaya, cukup bahaya tuan. Maka Nabi tanya, kenapa yang berlaku dengan Sayyidina Salman ni? Kenapa dia ni Rasulullah? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, ada orang ni tengok Sayyidina Salman dalam keadaan dia rasa kagum sangat. Kagum sangat. Sayyidina Salman buat kerja laju, kagum dengan badan Sayyidina Salman. Salman tiba-tiba jatuh. Maka disebutkan riwayat Nabi mengatakan Salman ni kena ain. Nabi minta siapa tuan? Nabi minta orang tu yang kata sebut mandi. Itu rawatan dia paling kuat sekali lah. Lepas tu kalau kita pergi ke rumah ada bayi, ada budak-budak, perkataan pertama yang kita kena keluar bukan fuyo, lama geramnya budak ni, comelnya pipi ni. Dia buat geram dulu lah kira dia. Kena sebut Masya Allah dulu. Masya Allah. Saya kat Mesir saya tengok orang Arab kat rumah, kat apa bangunan-bangunan yang baru nak bina, maka akan rentangkan kain. Masya Allah, tabarakallah. Ni tuan-tuan, zikir ni nak mengelakkan ain, orang hasad dengki. Kadang peniaga nasi lemak, berniaga. Tapi ada orang tak puas hati. Cara nak elaknya kata apa? Dua cara. Di antaranya banyakkan sebut Masya Allah. Rajin sikit Masya Allah, tabarakallah. Rajin sikit Masya Allah, tabarakallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu panjang sikit lah. Ataupun subhanallah. Orang kita kalau dia kagum, fuyo, full lama, oh my god,
Gila bahang, semua gerak habis. Betul tak? Very beautiful sampai gigit jari. Dak Islam ajar sebut masya-Allah dulu. Ni pertama sekali tuan-tuan, banyakkan sebut masya-Allah benda yang kita kagum untuk nak mengelakkan daripada ain. Dan yang kedua, banyakkan berselawat kepada Nabi kita SAW. Jadi berdasarkan yang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang berpandangan mandi sebegitu dibenarkan dengan niat nak tolak hasad dengki daripada orang. Tu boleh perbincangan panjang lagi lah insya-Allah. Itu yang sebahagian daripada yang kita bacalah daripada kitab yang para ulama tulis berkaitan dengan perkara yang demikian. Tajuk mandi saja. Banyak tajuk mandi ni masya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak salah silap. Dan saya minta doa lah, hari Senin ni saya akan berangkat ziarah Nabi SAW berumrah. Tolong doa moga diberikan kesihatan yang baik, dapat pimpin jemaah dengan baik insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua insya-Allah dapat pergi umrah, dapat pergi haji insya-Allah setiap tahun dan tahun-tahun akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.